So kita bercakap, tak boleh 3 kali je pembetulan. Sebab coach saya dah ajar 3 kali je pembetulan. Yang tu naas. Okay. Yang tu naas. Nanti klien tu memang akan bagi bad review lah kat kita. Dia kata buat kerja tak betul lah apa semua ni kan. Review 1 star semua. Yang tu memang kita akan dapat bad review. So kerja-kerja yang kena perfect macam tu ataupun kerja-kerja yang memang kena 100% betul, yang itu memang kita kena betulkan. Walaupun lebih daripada 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Sebab itu adalah kesalahan kita. So yang untuk yang kita kena spesifik amendment ni contoh macam 3 kali, 4 kali dan sebagainya, ini untuk kerja-kerja subjektif. Kerja-kerja seperti design tadi tu. Kita faham Okay, and then yang seterusnya adalah pertama, yang last kali ni bila kita dah hantar file dan sebagainya, and kalau boleh kita nak bina relationship yang bagus dengan klien tu. So antara dia adalah kita cakap terima kasih lah. So terima kasih, who put the trust on us. So kalau boleh kita kena baik-baik je, terutama klien tu adalah klien yang bagus. Dia pun memang klien yang tak cerewet dan sebagainya. And then kita tengok dia punya profile pun memang dia ada banyak job. So bila kita tengok klien-klien macam tu, okay, make sure kita kena bagi yang the best lah. Kita kena, kalau boleh nak bina relationship yang bagus dengan dia, supaya kalau dia suka dengan kita, mungkin nanti kalau ada next job dan sebagainya, dia akan terus bagi dekat kita. Dia jadi sebagai kita punya regular client ataupun repeated client. So tu yang kita nak. Faham Sebab bila kita ada banyak repeated client ataupun regular client dan sebagainya, so kerja kita dah jadi mudah lah. So tak perlulah kita nak cari-cari job apa semua tu, tak perlu. Kita tunggu je job offer masuk dan sebagainya, kita tinggal buat je. So best lah bagi kita. Okay, so habis. Habis kan ada lagi kan? So habis lesson 7 kita iaitu workflow dalam freelancer.com. So ada apa-apa soalan mungkin nak tanya? Ini panjang ni dia punya proses ni kan. Ada apa-apa soalan mungkin nak tanya? Mana ni work job ni paling penting work job ni, kontrak ni, make sure apa-apa kerja kena ada kontrak. Sebelum kita accept kontrak, kena jelas semua benda. How do you do research your client? How do you do research your client? Macam mana tu? Kiranya kita tengok dia punya ni, kita tengok dia punya profile. Okay, untuk klien nak dah interview kita, masa tu lah baru kita boleh tengok dia punya profile. Okay, saya tunjuk Kalau klien yang tak interview kita ataupun dia tak contact kita, okay, masa tu kita tak boleh tengok dia punya profile. Tapi yang dah pernah contact kita, masa tu baru boleh. Kita boleh tengok dia punya nama siapa, dia punya profile, masa tu boleh. Masa tu lah kita akan tengok lah dia punya research sikit, dia punya tengok dia punya profile kan. Saya tunjuk contoh Okay, saya akan masuk kejap kat freelancer.com. Okay, kalau kita Google pun kalau jumpa, okay, sebab dia macam ni Kalau kita nak Google, contohnya macam klien tak pernah contact kita nak Google pun kita tak tahu. Kita tak tahu nama dia sebenar apa. Kecuali kalau dia letak dia punya nama company dan sebagainya, okay, yang itu baru boleh kita Google. Tapi kalau dia tak mention dia punya nama company apa semua, kita pun tak tahu nak Google apa. Faham tak? So kalau dia mention, contoh macam yang tadi contoh yang logo tadi kan, dia ada mention nama logo dia, nama company adalah Best Fit Test. So masa tu lah baru kita boleh Google lah nama Best Fit Test tu. Ini sekejap saya tunjuk contoh. Masa bila kita boleh tengok klien punya profile. Dia hanya boleh apabila dia contact kita je. Kalau tak boleh. Okay, ni soalan Cik Rahim ni, saya minat ni. Okay, klien ada tak? Ini pakai software unlicensed. Okay, yang ini, isu yang ini kebiasaan ni klien tak kisah. Tapi dia ada satu-satu masa
Okay, kadang-kadang bila kita pakai yang unlicensed punya software ni, dia ada kadang-kadang yang pertama contohnya macam kadang-kadang ada apa? Ada watermark, yang tu dia tak nak. Watermark tu kalau boleh tak nak. Ataupun kadang-kadang bila kita pakai yang unlicensed ni, kadang-kadang file tu nanti dia ada feature-features dia yang apa? Yang tak full lah. Yang ni kadang-kadang klien dia detect. Contohnya macam bila dia terima file tersebut kan, dia nak buka features tu, features ni tak boleh. Kadang-kadang yang ini klien akan tanya, okay, so ni bermaksud unlicensed punya software. Tapi kebiasaannya klien tak kisah. Contoh kalau macam software yang common, contoh macam Microsoft Word ke, PowerPoint ke, Excel ke, Photoshop ke, Illustrator ke dan sebagainya, yang itu kita pakai yang unlicensed ke ataupun yang licensed ke, dia tak banyak sangat effect. Faham tak? Kadang-kadang setengah software tu kalau kita pakai yang unlicensed, dia akan banyak dia punya effect dia. Dia bergantung kepada software. Faham Cik Rahim? Saya pun tak boleh nak bagi spesifik software, tapi macam tu lah. Dia kalau software tersebut tak ada beza pun, license dengan tak license, contoh macam Microsoft Word dan sebagainya, yang tu tak ada isu. Tapi kadang-kadang setengah software lain tu dah ada. Contoh kalau kita pakai yang pirate ni kan, contoh dia ada watermark lah, ataupun dia punya features dia tak full lah dan sebagainya, yang tu mungkin akan ada isu lah. Okay, ada yang tanya, kalau untuk hourly job, in term of submission tu berbeza tak dari fixed price job, dari fixed price project, sebab nak fixed project, sebab untuk fixed project, once the job complete, and submit dapat payment, if hourly macam mana? Okay, so untuk yang hourly, kalau untuk fixed price ni mudah, saya explain untuk fixed price ni. Fixed price ni mudah. Fixed price macam tadi lah, okay, once project, the job complete and submit dapat payment, betul kan? Semudah je. Kalau untuk hourly, okay, kita akan buat di kerja tu. Contohnya kita ambil satu kerja tu adalah website contohnya. So kita buat je. Dalam seminggu tu kita buat lah. Kita buat cukup seminggu. Contoh minggu yang pertama tu, kita total jam kita bekerja adalah 10 jam contohnya. Tapi kerja tak siap lagi ni. Kita ingat hourly, dia cukup seminggu dia akan bayar. Dia akan bayar seminggu sekali. So kita pun buat lagi. Minggu kedua kita sambung lagi. Kita buat siapkan. Contoh 12 jam. Seminggu kedua dia bayar 12 jam. So kita buat lagi, minggu ketiga kita buat 20 jam. So dia bayar lagi 20 jam. Dia tak ada specific deadline. So selagi kita tak siap kerja tu, selagi kita buat, selagi itulah kita akan dibayar. Seminggu sekali untuk hourly. So contoh macam minggu kelima barulah kita siap, minggu kelima baru siap. And then minggu kelima tu, kita buat 5 jam je. So dia bayarlah baki yang 5 jam tersebut. Dia tak ada spesifik. You kena siapkan kerja hourly ni dalam masa sehari, 2 hari, tak ada. Hourly dia tak ada spesifik deadline, dia tak ada. Dia kena kita buat je, buat sampai dah siap. Kalau siap tu kita ambil masa 2 minggu ke seminggu ke sehari dan sebagainya, okey lah. Dia contoh, dia tak ada spesifik deadline. Faham dia hourly kita buat seminggu sekali dia akan bayar. Cukup seminggu dia akan bayar, cukup seminggu dia bayar. Dia akan kira untuk minggu tersebut berapa jam kita bekerja. Okey. Saya tunjuk dekat. Ini saya akan tunjukkan contoh-contoh macam mana kita dapat interview, macam mana kita dapat kontrak. Okay, so yang ni tanya kan, normally berapa kerap kita update our client on our progress or kita discuss with client. Okay, berapa kerap kita update ni adalah bergantung kepada job tersebut. Dia punya project duration dia tu. Saya bagi contoh contohnya kalau macam job tersebut makan masa 1 hari je contohnya. So yang ni biasa memang kita tak ada job progress lah. Takkan kita nak update setiap sejam kan, so tak ada. Biasa kita siapkan boleh. Tapi kalau projek yang makan masa lama, contoh makan masa sebulan, 2 bulan dan sebagainya, so lebih kerap lah kita update. Contoh mungkin seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, dia ikut kepada projek tersebut. Berapa kekerapan yang sesuai, yang ini kita discuss dengan klien. Berapa kekerapan yang sesuai. Kalau mungkin job tu sebulan, so mungkin lebih mudah kita update seminggu sekali contohnya. So maksud dalam sebulan tu 4 kali kita update. Sebab kalau kita update terlalu banyak pun, dia akan melecehkan kedua pihak lah. Kita macam job tersebut seminggu je, tapi 10 kali kita kena update. So ataupun tiap hari kita kena update. So susah lah, dia akan leceh sikit. Dia ikut kepada project duration, dia punya timeline itu berapa lama. So lagi panjang, lagi banyak lah kita kena lagi banyak lah dia punya proses update tu kan.
Tapi kalau lagi pendek, mungkin lagi sikit lah. Macam tu. Okay, faham Okay, and then ni saya nak tunjukkan macam mana rupa dia kalau kita dapat interview, kita dapat kontrak dan sebagainya, and then macam mana kita nak tengok klien tu punya profile. Okay, saya bagi contoh ni semasa boleh tengok saya punya account freelancer yang saya gunakan untuk mengajar kan. Okay, macam saya cakap sebelum ni, kita akan dapat interview melalui ataupun kita dikontak oleh klien melalui freelancer chat yang bawah ni. Yang ni. Apa ni? Saya buka freelancer chat, saya tutup, saya buka belah kanan bawah ni. So ini adalah chat. So ni adalah klien-klien yang dikontak saya lah. So saya akan buka dengan lebih besar untuk supaya lebih ramai, lebih mudah untuk nampak. So ni adalah contoh dia. So bila kita buka yang chat tadi tu, kita besarkan dia. So dia akan jadi macam ni. Contoh macam kat sini, kita akan nampak klien ni namanya Rebecca S, Gap R, Cedric kan, bawah ni Cedric, ni Hana R, Aima N. So nama-nama tersebut ni, nama-nama ni kita hanya boleh nampak bila dia chat kita je. Sebagai contoh saya tengok job ni, job yang pertama ni. Okay, job yang pertama ni adalah, nama klien ni adalah Rebecca S. So Rebecca S ni, asal dulu saya tak tahu pun nama dia apa. Ini adalah job dia. Okay, saya tunjuk contoh Okay, ini adalah job yang typical lah bila kita buka job kan. Ini adalah dia punya interface dia. So kita akan nampak dia punya title dan sebagainya. And then kalau kita tengok dekat bahagian about the employer dia, apa yang kita tahu mengenai klien tersebut hanyalah daripada negara mana. Itu je. Itu je kita dapat tahu. Dia datang dari negara mana je. Dia punya nama semua kita tak tahu. So kita hanya boleh tahu dia punya nama bila dia contact kita. Cerita macam ni tadi lah. Dia contact saya kan mengenai job ni kan. Barulah saya tahu, okay, dia ni sebenarnya adalah Rebecca S. Rebecca S ni. Barulah saya tahu dia adalah Rebecca S. Owner ataupun klien terhadap job tersebut adalah Rebecca S ni. Saya tunjuk contoh lain contoh macam contoh ni So ini ownernya adalah Get R ni. So saya boleh buka dia punya profile. Kita saya buka. Masa ni lah baru saya boleh tengok profile klien tersebut. Kita dapat tahu dengan lebih detail lah. So masa ni saya tengok lah. So Get R ni adalah community manager. I work at freelancer.com, account manager. So ini freelancer.com ni yang offer kerja kat saya ni. Saya tu tahu. Ini dulu-dulu ni saya tak layan pun orang offer ni sebab ini adalah account saya mengajar je. So dah ada offer kerja kan. So rupanya ni adalah pekerja freelancer.com. So kita buka yang ni. Yang ni lah bawah ni. Aima N ni. So kita tengok dia punya profile. Ini orang sebenar, bukan freelancer. Dia freelancer. Freelancer.com kan. Lepas dia chat dengan kita, baru kita boleh tengok dia punya profile. Contoh macam ni. Aima N. So kita boleh tengok dia profile dia pun kosong nampak. Ini semua kalau kita tengok dia punya profile kosong ni, so suspicious lah. Review pun tak ada, apa tak ada kan. Kita boleh tahu nama dia apa semua, baru kita boleh tahu. Okay, so mungkin masa ni lah kalau kita kalau dia punya details dia ada, masa ni lah baru kita nak research dengan lebih lanjut. Kita macam ada nama company dan sebagainya kan. So masa tu lah kalau kita nak extra information, mungkin kita boleh google lah. Ataupun kita boleh google direct dia kalau dia letak dia punya nama company tu dekat job description. Faham Okay, ni kita tengok sikit yang Hana R ni. Okay, so yang ni, okay. Ni saya, contoh saya nak tunjuk. Kalau kita dapat kontrak dekat chat, macam mana rupa dia? Inilah dia. Ni ruangan chat saya kan. So, saya dapat kontrak ni. Iaitu, congratulations, your bid has been awarded. So, make sure kita dapat benda ni baru kita buat kerja. Kalau tak dapat, jangan buat kerja. And then sebab itulah masa interview, kalau kita dah setuju, so kita minta benda ni. Boleh tak you bagi kontrak sekarang? Bagi benda ni lah. Ni lah ni. Semuanya dia bagi dalam chat. Pada chat. Contoh macam, okay, dia tulis, congratulations, your bid has been awarded. Okay, click the accept button below to start working. Okay, this project has a budget of 200 USD and you will be charged a project commission of 20 USD. So, kita ingat so 200 USD.
So dia akan ambil 10%, maka saya akan kena charge 20 USD. So kalau saya accept ni, nanti saya kenalah 20 USD tu untuk job ni. Apa yang saya akan dapat adalah 180 USD saja. So ini adalah rupa kontrak. So bawah ni adalah rupa interview. Macam ni je kita chat dengan klien. Kita tanya mengenai projek detail, apa semua bla bla bla. Macam ni je. Mudah je kan? Macam ni je. So lepas kita bincang-bincang semua ni, lepas kita dah tahu semua benda, kita rasa macam tak berbaloi ataupun kerja tersebut kita tak boleh buat atau benda sebagainya, so kita janganlah accept benda ni, kita ignore je, kita buat tak tahu je. So tak ada masalah pun, kita buat tak tahu je. Tapi bila kita dah accept benda ni, okay, lepas tu baru kita nak buat tak tahu ataupun kita tak nak buat dan sebagainya, yang itu masalah. Yang itu klien akan ada hak untuk bagi kita bad review dan sebagainya, sebab kita dah ada accept contract. Okay, faham Mudah je kan? So ni lah rupa interview. Ni semua pun interview lah ni. Ni pun interview ni, tapi saya tak layan ni. Hello, do you have Mastercam 2018? Saya tak layan. Sebab account ni memang account ni memang saya gunakan untuk mengajar, dia bukannya untuk buat kerja ke apa. Contohnya macam ni paling latest. Kalau tengok 3 hari lepas, 3 days ago, iaitu 1 November 2020. Okay, yang ini kelakar sikit. Sebab ada, ini saya tunjuk sampel je dekat batch sebelum ni. Macam Tuan Puan semua batch nombor 5 kan. Kita baru je habis untuk batch nombor 4. Masa batch nombor 4 ni saya tunjuklah satu sampel untuk kita bid. Sekali dapat terus reply daripada klien. Dia dapat interview daripada klien. Okay, please watch the demo below, bla bla bla. If you can do it as well below, please send an email. Okay. Bila dapat macam ni, kita rasa macam dah best kan, kita bid terus dapat interview kan. Okay, saya nak bagi nasihat sikit kalau ada apa-apa melibatkan arahan daripada klien tersebut supaya kita deal dekat luar, contoh macam dekat sini dia kata please send an email kepada ni, dia punya alamat email ni lah. So bermaksud dia nak deal dekat luar. So apa-apa kalau dapat invitation ke interview ke dan sebagainya, ajak kita pergi dekat luar, untuk permulaan ni kita cakap jangan, kita tak nak, kita buat tak tahu je. Sebab kebiasaannya yang nak deal dekat luar ni adalah scammer. Sebab apa dia nak deal dekat luar? Sebab bila kita dekat luar, kita tak ada apa-apa protection. So kalau dia lari untuk tak nak bayar kita dan sebagainya, kita tak boleh nak buat apa. Tapi dalam Finance.com ni, tak boleh. Kalau diorang sebagai klien, diorang nak post job, diorang kena verify dia punya payment semua tu. So bila diorang dah verify dia punya payment, diorang tak boleh nak lari. Kalau kita dah siap kerja apa semua kita hantar kan, diorang tak nak bayar, diorang tak boleh nak lari. Tapi kalau dia dekat luar, diorang boleh lari. Sebab itulah kalau lepas ni kalau tuan puan dah mula bid job dan sebagainya, dapat job-job interview yang suspicious macam ni, iaitu dah ajak dia dekat luar dan sebagainya, so elakkan. Itu yang saya elakkan. So nak tahu dengan lebih lanjut, esok kita akan ada stock pick scam kan. So masa scam tu nanti saya akan tunjukkan macam ni apa, macam tu apa modus operandi sebagainya. Ini boleh dikatakan salah seorang daripada scammer lah ni. Ini adalah salah satu taktik diorang untuk scam kita lah ni. Ini contoh Okay, so dah nampak tadi, macam mana rupa kontrak. Ini adalah semua interview, so kontrak adalah yang ini. Apa lagi nak tanya? Ada soalan lagi ke? So kita kena ingat, lepas klien tu chat lah baru kita boleh tengok apa nama dia dan sebagainya. Kalau dia tak chat kita pun tak tahu. Yang kita boleh tahu dia datang daripada negara mana saja. Okay, ni mungkin sebelum tadi rasanya tak sempat kita nak tunjuk yang macam mana kita nak bid kerja kan. Okay, ni saya akan tunjukkan live macam mana kita nak bid kerja. Tadi saya tak tunjuk live kan. Okay, so cara kita nak bid kerja mudah je. Pertama sekali kita cari kerja. Cari kerja ni rasa dah ajar kot online yang semalam kan. So kita cari kerja. Ni mungkin tak tahu kat mana tadi rupa butang nak bid semua tu kan. Mungkin ada yang tak tahu kan. Okay, sebab tengok slide tu memang dah ada je. So bila cari yang real life ni tak jumpa pula. Contoh kan. Okay, so kita cari dulu satu kerja. Macam ni saya tunjuk contoh apa-apa kerja je lah. Saya akan pilih apa-apa kerja. Contoh saya pilih kerja kat atas ni, saya tekan.
Okay, so kita tengok. Ni adalah satu contoh kerja yang saya buka Okay, macam tadi, siapa ingat tadi? Yang step pertama sebelum kita nak build, kita kena buat apa? So, mula kita baca lah dia punya title kan. Okay, lead generation. Okay. So, step seterusnya adalah kita tengok dia punya biasalah harga kan. Tengok harga, okay. Dan kita tengok bidding, dia punya bidding duration yang bahagian bawah ni. So, dia masih open ataupun tak? Kiranya kita masih boleh bid ataupun tak? Okay, dan kita baca dia punya project details. So, bila kita dah baca project details ni, kita rasa kita boleh buat ataupun tak? Kalau kita dah boleh buat, barulah kita pergi kepada step yang seterusnya, iaitu kita tengok about the employer, about the employer bahagian tepi ni. So, about the employer ni kita tengok yang contoh macam klien ni datang daripada Filipina. Lepas tu, dia adalah kosong project completed, tak pernah lagi bagi kerja sebelum ni, kosong review, kan? And then member since 5 November 2020. So, dia baru lagi join. Hari ni dia join. Kan? Hari ni dia join. So, baru lagi lah, baru sangat ni. Okay, and then kita step seterusnya adalah apa yang penting kita tengok dekat employer verification. So, employer verification ni dua benda penting ni kita kena tengok, iaitu payment method dan juga deposit kan, dua. Payment method ni mesti kena verify, deposit ni mesti kena buat. Kalau dua benda ni tak buat, contoh macam sekarang ni tak buat kan, so automatic kita elakkan je klien ni, kita elakkan aja bid untuk projek ni. Walaupun projek ni kita rasa harga dia menarik, kerja senang dan sebagainya, tapi kita tengok dia punya payment method tak verify, deposit tak buat, so kita elakkan aja. Tak yang pening kepala. Sebab apa? Kalau kita buat juga, klien ni boleh lari tanpa bayar kita. Kita ingat benda-benda yang paling penting yang kita nakkan bayaran tu. Kalau kita buat penat-penat pun, bayaran tak dapat pun tak guna kan. So walaupun kerja termudah dan sebagainya, tapi tak dapat bayaran pun tak guna juga. So make sure payment yang kita nak secure dulu, iaitu caranya kita tengok yang dua ni. Itu je. Kalau tak buat macam ni, so maksudnya kita pass je ataupun kita ignore je klien ni. Tak payah lagi. So kita cari lagi kerja lain. Kita cari kerja lain yang klien yang boleh harap sikit. Kita macam ni. Okay. Jom sini Okay, so juga kita buka job yang baru. Kita jumpa lagi job lain yang kita rasa berminat. Kita baca dia punya title dia, contoh macam kat sini title dia. Okay, monthly bookkeeping profit and loss for very small business. Okay, so senang ini bookkeeping ni kita boleh buat. So kita pun baca lagi dia punya project details. Bookkeeping for very small business, I will say under 100 trends a month. Only one bank account, has to able to communicate with someone that is American English. Itu dia punya requirement. Has to be able to also do a profit and loss statement monthly. Kita tengok benda dia punya requirement ni, mudah je. Kita boleh buat. So, langkah seterusnya sebelum kita bid adalah kita tengok dia punya about the employer. Ini penting kan? Ini nak menentukan kita dapat bayaran ataupun tak. So, kita tengok about the employer, kita tengok negara ni datang daripada US. Okay, US, tak ada masalah. And then dia dah pernah complete satu job sebelum ni. One project completed. So, and then project tersebut pula mendapat 1 star. Bukan 1 review, 5 star review. So, bermaksud klien ni bagus. Klien ni baik sebab dia dapat 5 star review. So, klien ni tak ada masalah. Okay, and then kita tengok lagi bahagian employee verification. So, yang ini, yang case ini ini unik sikit. Iaitu, dia tak verify dia punya payment method. Okay, tapi deposit dia buat. Yang ni case unik. Macam mana ni coach? Coach cakap tadi kena dua-dua kan? Tapi yang ni, okay, deposit dia buat tapi payment method dia tak verify. So untuk yang ini boleh bid ke ataupun tak? Jawapan boleh. Sebab dia yang paling penting adalah deposit. Kedua adalah payment verified. Kalau dua-dua ni ada, bagus. Tapi kalau ada salah satu je, contoh macam payment method verify saja, deposit tak buat, itu kita elakkan. Tapi kalau deposit dia buat, payment method dia tak verify, yang ini okey. Ini kita boleh bid. Sebab the case yang macam ni berlaku adalah disebabkan klien ni dia linkkan dia punya payment, dia linkkan dia punya bank account, dia post job ni, and then dia buat deposit untuk job ni. Kiranya contohnya dia punya budget dia adalah 50 USD hingga 75 USD. So 75 USD tu dia dah freelancer.com dah ambil, dia dah letak untuk projek ni.
So bila duit tersebut dia dah buat deposit, dia dah bayar dekat freelancer.com. Okay, masa dia unlinkkan balik dia punya payment. Dia macam kita kan contoh kan, nak withdraw duit je kita link, lepas tu bila duit tu dah withdraw, kita unlinkkan balik. Sama case macam dia ni. Dia linkkan dia punya payment, lepas dia dah buat deposit, dia unlinkkan balik dia punya payment. So kalau macam case macam ni, as long as dia dah buat deposit, yang ini boleh. Bermaksud, okay, tak ada isu pembayaran. So faham kalau boleh dua-dua lah, better lah. Tapi kalau yang satu macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi make sure benda tersebut adalah deposit. Okay, so kalau kita tengok macam ni semua okay, bermaksud ini adalah okay. So seterusnya adalah sebelum kita nak bid, kita tengok dia punya status. Status kat bahagian atas kanan kan. So job ni adalah still open lagi. So status adalah open, bermaksud kita boleh bid. Okay, so step pertama yang kita nak buat adalah kita just scroll ke bawah je. Kita scroll ke bawah, kita akan nampak satu kotak iaitu place a bid on this project. So dekat ruangan ni lah kita akan tulis kita punya bid. Kita akan isi semua kan. So kat ruangan ni, place a bid on this project ni. So kalau kotak place a bid on this project ni tak ada, contoh memang tak ada pun, contoh macam tuan-puan buka kan, suatu projek yang tuan-puan berminat, tengok kotak ni tak ada, coach tak ada pun. Okay, so bila tak ada, dia mudah je. Bermaksud tuan-puan tak boleh bid untuk projek tersebut. Itu je, simple je. Kalau boleh dia akan keluar, kalau tak boleh dia tak akan keluar. Itu je. Simple je tu je. And then dia akan bagi alasan. Kalau kita tak boleh nak bid, dia akan bagi alasan. Dekat ruangan kotak ni nanti dia akan bagi alasan. Contohnya cakap profile kita tak complete. Ataupun skill kat sini, skill required ni, contoh macam kat sini data entry, accounting dan sebagainya, which is kita tak ada skill tersebut. Skill tersebut kita tak ada. So dia tak berkaitan dengan kita punya skill. Yang itu pun kita tak boleh nak bid. So faham So kalau dia keluar macam ni semua okey, tak ada masalah. Okay, and then kita tengok bahagian kanan ni, yang bahagian ada kotak kecil yang bid left ni. Okay, so kita check dulu kita punya kotak bid kita ada berapa sebelum kita bid kan. Takut kejap lagi kita semangat tulis proposal dan sebagainya, sekali ni rupanya kotak bid kita dah kosong. Kita pun sungguh-sungguh tulis proposal semua kan. Sekali bila nak bid, alamak tak boleh sebab kotak bid kita dah kosong. So make sure kita check dulu bid left kita ni ada berapa. Contoh macam saya ni ada 8/8. Saya bermaksud okey lah tu. Saya ada 8 lagi peluru kan, 8 lagi bid. Okay, so and then tengok average bid ni. So kat sini ada 55 USD. So average bid, orang yang bid untuk kerja ni, dan dalam offer harga purata adalah 55 USD. So kita boleh mungkin berjadikan rujukan lah kalau tak ada idea dah letak harga berapa. Okay. So bila benda kat sini dah clear, barulah kita bermula dengan isi harga. Kita akan mulakan kita punya bid dengan isi kita punya bid amount. Contohnya saya tengok, saya baca dia punya job detail dan sebagainya, saya rasa saya nak letak harga 70 USD lah, paling berbalik. 70 USD, rasa job ni 70 USD okey kot. 70 USD boleh sebab tak lebih daripada klien punya bajet. Maksimum adalah 75 USD. So saya letak 70 USD, so boleh. Jangan lebih daripada kurang daripada klien punya bajet. Faham So saya letak 70. Dan kita kena ingat, bila kita letak 70 USD ni, dia akan tolak dengan 10% fee yang bawah ni. Okay, so apa yang kita akan dapat hanyalah 63 USD. Faham tadi saya dah explain kan. Okay, so selepas kita letak harga, okay, seterusnya adalah kita letak this project will be delivered in berapa hari. Kita rasa kita boleh siapkan kerja ni dalam masa berapa hari. Contoh saya rasa 1 hari, saya letak 1 hari. Kalau saya rasa 5 hari, saya letak 5 hari. Kita macam contohnya saya letak 2 hari, saya letak 2 hari. Okay, then disebabkan projek ini adalah projek fixed price, maka akan keluarlah suggest a milestone ni. So suggest a milestone ada nampak kat sini kan. Okay, so ada kita boleh tambah ni. Kita boleh letak contoh macam pertama kita nak buat draft contohnya, first draft contohnya. First draft kan. Okay, first draft. Okay, dan yang kedua adalah amendment contohnya. Betul tu. Salah je amendment kan, so biarkan. Kita macam first amendment. Okay, contoh. And then kita nak tambah lagi contohnya. Ini harga ni kita biar kosong dulu, kita kosongkan semua.
Okay, kita nak tambah lagi. Contoh kita nak buat 3 milestone. Yang ni last kali kita buat final submission contohnya kan. Okay, so saya buat 3 milestone.